My Quran Time ini dibawakan khas kepada anda oleh Mufas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu taala kita berada pada hari ini untuk sama-sama melihat kepada halaman 188 untuk kita meneruskan surah At-Taubah pada halaman yang kedua pada hari ini, pada hari Khamis, untuk sama-sama kita meneruskan perjuangan kita mendalami kepada intipati daripada Al-Quran. My Quran Time, baca, faham, amal. Dan dalam masa yang sama kita terus ingin mengucapkan selamat berjaya kepada adik-adik yang menduduki SPM. Ya, biasanya SPM tahun 2020, tapi tahun 2020 tak ada SPM, tahun 2021 Ustaz. Betul, ya. Jadi apa khabar Ustaz? Alhamdulillah. Sehat puasa ya. Sihat alhamdulillah. Di hari Khamis ini ya. Khamis. Betul Ustaz. Kita berada di satu suasana yang sangat-sangat berbeza untuk adik-adik kita berjuang dalam SPM kali ini. Saya difahamkan Ustaz, maknanya solat pun kat situ, makan dalam kelas apa semua, penjarakan. Jadi ini satu norma barulah. Norma baru. Apapun Ustaz, teruskan berjuang adik-adik kita, mudah-mudahan barakah Al-Quran dan juga barakah adik-adik jadi anak-anak soleh dan salihah. Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan dan Allah Subhanahu Wa Taala kurnia kejayaan. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan ini akan menjadi sejarah ya, sejarah dalam kehidupan manusia lah. Betul, sebenarnya ya, bukan sekadar untuk adik-adik yang menduduki SPM. Ibu ayah beri semangat kepada mereka, banyakkan berdoa ya, dan moga-moga dengan amalan kebaikan soleh ibu ayah memberi barakah juga pada adik-adik, anak-anak terus membaca Al-Quran, solat pada masanya, berdoa pada Allah kerana SPM satu ujian, tapi ujian yang lebih besar ya. Mereka ada adik-adik ini special sikit. Dalam ujian ada ujian ya. Menghadapi ujian SPM dalam keadaan ujian yang besar di peringkat satu dunia, dan kita pun tak tahu apakah yang akan berlaku ke hadapan ya, bila kita akan terbang balik ya, bila lagi yang norma biasa kita laksanakan dapat buat, ataupun kita mungkin akan hidup 2-3 tahun ke hadapan ini dengan cara begini. Jadi kita bersyukur pada Allah SWT, kita diberikan peluang untuk mendalami, mendekati Al-Quran. Itu salah satu modul yang Allah susunkan untuk kita. Mari sama-sama kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha sucimu ya Allah, ya, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, Engkau yang Maha bijaksana. Rabbi zidni ilma. Kita lihat kepada sinopsis pada halaman 188. Bermula daripada ayat yang ke-7, kita akan melihat kepada sebab pemutusan perjanjian dengan orang musyrik dan mengapa diseru untuk memerangi mereka. Sebagaimana kita tahu, surah At-Taubah ini adalah surah perang ya, tidak ada bismillah di sini Ustaz ya. Yang pertama ayat 7 hingga 10. Dan kemudian kita akan melihat pada ayat 11 nasib akhir bagi orang musyrik, sama ada boleh bertaubat ataupun boleh diperangi ya. Jadi ada dua syarat, sama ada perlu bertaubat ataupun perlu diperangi. Kerana apa? Kerana mereka selama ini sudah pun membuat kerosakan di bumi Mekah, di bumi Madinah.
Dan kita teruskan pada ayat 13, anjuran untuk memerangi orang musyrik yang merosakkan sumpah dan perjanjian mereka. Jadi kita akan lihat rupa-rupanya perang di dalam Islam bukanlah kerana kita ingin menyerang, tetapi kerana melindungi, ataupun kita apabila berjanji, pihak yang satu lagi yang tidak beriman tidak mengotakan janji. Ya, dalam satu negara bila ini berlaku, sebenarnya orang ini tidak layak berada di sesebuah negara tersebut. Ya, kita ada peraturan, kita bukannya pakai undang-undang hutan. Jadi ini yang kita nak belajar. Kita tengok, kita mulakan pada ayat 7 hingga 11 bersama Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala ba'da. Tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita berada di halaman 188 Ustaz. Itulah halaman kedua daripada surah At-Taubah. Betul. Surah yang kita kata apa Ustaz? Senantiasa bersiap siaga dan penuh dengan peringatan. Betul. Ayat 1 hingga 6 Ustaz ya. Dia adalah komentar selepas dah menakluk kepada Mekah. 1 hingga 6 yang semalamlah yang kita tengok. Hari ini 7 ke atas ini ada beberapa belas ayat. Betul. Akan bercerita tentang sebelum masuk ke Mekah. Dia macam kalau tuan-tuan perasan, dia macam bercampur kan. Betul. Mula-mula 1 hingga 6 ini adalah bila dah menakluk Mekah ya, tanpa pertumpahan darah ya, tetapi bagaimana motivasi yang Allah bawakan kepada sahabat ya bila sebelum mereka masuk ke Mekah tersebut, inilah bermula daripada ayat yang ke-7. Jadi itu sebabnya kita kena faham konteks dia. Surah At-Taubah ni dia agak mencabar nak memahaminya. Ya, pasal dia ada, bila orang cakap tentang perang, dia ada strategi ya. Kadang-kadang strategi ni kita kena susun nak sampaikan mana dulu kan. Pasal bila kita bagi dulu menang dulu, padahal belum menang lagi pun, kita baru nak proses nak pergi menang kan. Itu adalah sebagai satu cara motivasi kalau nak bagi semangat kan. Dalam kehidupan kita tak cakap sila buat persediaan, sila tak, kita cakap kita menang. Kita menang tapi belum menang lagi, baru nak pergi ke medan. Jadi ini adalah gaya surah At-Taubah yang amat menarik. Jadi kita nak mulakan sekarang insya-Allah. Kita nak mulakan tuan-tuan ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke 11 7 sampai ayat yang ke-11, dan kita nak mula bacaan kita pada hari ini. Kita cuba tuan-tuan dan puan-puan jom baca sama-sama. Kita cuba dengan Tarannum Hijaz insya-Allah. Jom. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون لا يرقبون
ولا ذمة وأولئك هم المعتدون فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 7 hingga 11 untuk memulakan bahagian kedua, ya. Kalau bahagian pertama daripada surah At-Taubah ayat 1 hingga 6 ini bercerita tentang kemenangan selepas pembukaan kota Mekah pada tahun 8 Hijrah, ya. Tetapi apa yang berlaku pada ayat 7 ini Allah bawakan kepada sebelum menang, ya, sebelum menang. Ini berlaku apa yang dinyatakan kaifa yakuna lil musyrikin, bagaimana mungkin ada perjanjian di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrik kecuali dengan orang-orang yang kamu telah adakan perjanjian dekat Masjidil Haram. Apa yang dekat Masjidil Haram, Ustaz? Namanya Hudaibiyah. Ya. Hudaibiyah. Kalau kita pergi ke Mekah itu kan, yang bangunan runtuh tu kan, hitam tu kan, yang hitam, batu-batu itu. Banyak orang ambil gambar tu, Ustaz. Ambil gambar ada yang nak ambil batu lah kan, lepas tu dia nak cari pokok Hudaibiyah lah kan, macam-macam lah ya. Tapi sebenarnya tempat itu tidak adalah apa kecuali ia berlaku peristiwa Nabi daripada Madinah rindu balik kampung, Ustaz, ya, balik kampung sampai Hudaibiyah tu tertahan, ya, dan kemudian berlaku perjanjian Hudaibiyah, ya, pada tahun apa? Pada tahun 6 Hijrah. Nah, ini dia punya sejarahnya, ya, 6 Hijrah. Kalau kita cakap tentang ayat 1 hingga ayat yang ke-6 tadi itu dibacakan ketika peristiwa haji yang dipimpin oleh Abu Bakar, ya. Saidina Ali bawa ayat tersebut turun untuk Abu Bakar bacakan ketika haji tahun 9 Hijrah, ya. Jadi 8 Hijrah pembukaan Mekah, 9 Hijrah haji pertama, tetapi haji itu Nabi tak ikut. Nabi tak ikut pasal Nabi nakkan kalau boleh clear dulu segala apa berhala-berhala apa sebagainya. Tahun seterusnya barulah Nabi menunaikan haji. Baik. Jadi di sini Allah menyatakan tentang bagaimana mungkin ada perjanjian di sisi Allah dan Rasulnya dengan orang musyrik. Dengan orang musyrik ini tidak boleh ada perjanjian selamat kecuali dengan orang yang kamu telah adakan perjanjian dengan mereka di Masjidil Haram, iaitu Hudaibiyah. Jadi Allah mengiktiraf kepada perjanjian di Hudaibiyah itu. Famastaqamu, ya, selama mereka itu lurus, ya, istiqamah mengikut pada perjanjian tersebut, kamu kena istiqamah. Maksudnya kamu kena jaga perjanjian tersebut. Innallaha yuhibbul muttaqin. Allah suka pada orang yang takwa. Apa maksud takwa di sini? Orang bertakwa ialah orang yang berjaga-jaga. Dan orang yang bertakwa ini adalah orang yang sentiasa menjaga kepada perjanjian. Itu dia punya ideanya daripada ayat yang ke-7. Itu sebabnya dalam hidup kita ini perjanjian ini penting, Ustaz, ya. Strategi perjanjian ini juga digunakan banyak dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mungkin berbeza pendapat, berbeza agama, berbeza organisasi, tetapi salah satu cara untuk menuju kepada kejayaan adalah dengan perjanjian. Syaratnya ialah apa? Kita kena jaga istiqamah dengan perjanjian tersebut, dan kalau pihak sana okey, kita akan okey. Tapi kalau pihak sana putus, yang kalau ikut dalam perjanjian Hudaibiyah ini adalah 10 tahun tak berperang. 10 tahun tak berperang. Tetapi apa yang berlaku? 6 Hijrah mereka berjanji. Masuk tahun ke-7 itu, Ustaz, dia dah mula yang sebelah musyrik dia pecah kontrak. Pecah kontrak. Jadi apa yang berlaku ialah Nabi dan sahabat pun pecahlah. Maksudnya kata tak ada dah. Dalam surah Al-Anfal kita dah belajar, kalau orang sebelah sana pecah perjanjian dan kita tak ada dah, kita serahkan balik, saya tak akan berjanji lagi dengan awak. Maka pada waktu itulah peristiwa Fathu Mekah berlaku. Ya, maksudnya Nabi istilahnya menyerang kepada Mekah, tapi tidak ada pertumpuhan darah pada waktu itu, ya. Jadi innallaha yuhibbul muttaqin ini maksudnya Allah suka pada orang bertakwa yang berhati-hati dengan orang yang berjanji tak tepati. Ya, dan dalam masa yang
yang sama, kita sebagai orang bertakwa pegang sampai ke hujung perjanjian yang ada. Jangan kita rasa macam manfaatnya tak bagus, saya nak pecah kontrak contohnya. Itu bukan ciri orang yang bertakwa. Baik. Pada ayat yang ke-8 sekali lagi Allah bertanya, kaifa wa in yadhharu, bagaimana mungkin ada perjanjian padahal jika mereka dapat mengalahkanmu, mereka tidak memelihara hubungan kekerabatan denganmu dan tidak juga mengendahkan perjanjian. Mereka menyenangkan hatimu dengan mulutnya sedangkan hatinya menolak. Kebanyakan mereka adalah orang yang fasik, tidak menepati janji. Jadi ini ciri orang yang fasik, bukan orang yang takwa. Apa ceritanya? Orang yang kalau mereka menang, la yarqubu, mereka tidak akan menjaga kaum kerabat mereka dan juga zimmah ni perjanjian. Ya. Jadi ini ciri apa? Ciri orang-orang fasik. Orang fasik yang di kalangan orang-orang kafir pada waktu di Mekah itu tadi. Jadi apa yang nak ditekankan di sini, orang-orang fasik ini Ustaz ya, dia punya perkataannya itu manis. Istilahnya yurdunakum bi afwahihim. Dia akan cakap okey kan, tapi di belakangnya itu wata'ba qulubuhum, bagai tebu meniti di bibir seperti apa, menanam tebu di bibir. Bukan meniti tebu, menanam tebu di bibir ya. Maksudnya dia memang cakapnya okey, bila berbincang-bincang tu okey semua, setuju, belakang dia Allahuakbar ya. Istilahnya wata'ba aba kan. Kalau dalam hadis Nabi itu semua orang dijemput untuk masuk syurga illa man aba ya, yang enggan kepada, dan hati mereka ni enggan. Mereka ni cuba untuk melawan. Wa aktsaruhum fasiqun, kebanyakan mereka ini adalah orang yang fasik. Jadi ini Allah bongkarkan tentang sifat orang-orang yang bersama dengan Nabi. Terutama bila Nabi sudah ada di Madinah, ada kuasa. Jadi ramailah orang yang bercakap dan cuba membina perjanjian. Bila dah ada kuasa Ustaz. Bila kita tak berapa terkenal, tak ada kuasa, orang tak nak berjanji. Betul. Tapi bila kita dah ada, ramailah orang nak nilah, nak bekerjasamalah apa sebagainya. Pada waktu itu kita sebagai orang bertakwa kena jaga perjanjian tersebut, jangan kita mungkiri. Dan kalau kita ada berjanji dengan seseorang itu kita janji okey, kita nak buat A B C. Tapi tengah-tengah tu dia kata saya tak naklah bekerjasama, orang itu blacklist. Blacklist itu yang Nabi buat kepada perjanjian Hudaibiyah ya. Kerana blacklist itu akhirnya Nabi okey jalan juga kan. Pasal apa? Pasal dalam hidup kita ni kadang-kadang kita boleh buat sendiri, kerjasama lagi bagus kan. Tapi kalau orang sana itu buat perangai, kita jalan sendiri. Itu adalah perkara yang disampaikan pada ayat nombor 8. Ayat nombor 9. Ayat nombor 9 ini mungkin kita nak baca sekali lagi Ustaz ya, untuk menjelaskan tambahan lagi tentang orang yang fasik yang kita harap kita tidak jadi di kalangan orang-orang begini. Ayat 9 surah At-Taubah bersama Ustaz. Baik, terima kasih Ustaz Fazrul. Ayat yang ke-9, tuan-tuan dan puan-puan, jom kita ulang baca, kita pasakkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ishtarau bi ayatil فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat ke-9, mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga murah lalu mereka menghalang orang daripada jalan Allah. Sesungguhnya betapa buruknya apa yang mereka lakukan. Jadi Allah menjelaskan lagi sifat orang fasik dan kita tidak mahu jadi orang yang fasik Ustaz ya, iaitu orang yang suka melanggar perjanjian. Itu salah satu sifat yang kita kena elakkan ya. Kalau dalam konteks ini memanglah fasik ini orang yang melanggar perjanjian Hudaibiyah tersebut, tapi ia juga dapat dibawakan zaman ini juga. Bila kita berjanji di tempat kerja, kita berjanji nak buat sesuatu projek tetapi kita melanggar janji, itu digelar sebagai orang yang fasik. Sifat orang yang fasik ini dalam konteks perjanjian ini ialah ishtarau bi ayatillah. Mereka itu Abu Sufyan dan sekutu-sekutunya dia jual bi ayatillah thamanan qalila. Dia nak tukarkan ayat Allah
ini dengan samanan qalila, dengan harga yang murah. Apa maksud harga yang murah? Bukan maksudnya dia jual Quran dengan harga RM20, bukan begitu Ustaz ya. Dia di sini ayatillah ini kebesaran Allah ya, segala peraturan yang ada itu dia tak nak ikut, dia nak gantikan dengan apa? Samanan qalila, dengan harga yang murah. Contohnya dia nak dapat pangkat, nak dapat kuasa, dia nak dapat projek dekat Masjidil Haram. Pasal Masjidil Haram adalah tempat buat duit apa. Kan kalau kita pergi ke sana tu ada hotel. Masa musim haji je yang dia muncul, yang lain tu senyap je, dia gelap je kan. Pasal apa? Banyak untung. Banyak untung. Jadi bagi orang-orang yang berada di Mekah ini ialah mereka nak yang untung kecil ini. Mereka nak kalau boleh ada kuasa menjadi pemberi minum pada orang pergi haji, pasal di situ ada kuasa. Kan? Dapat kuasa, dapat projek, bekalkan air Zam-Zam, dapat bekalkan kurma ke apa sebagainya. Jadi yang ini dinyatakan bahawa orang yang fasik itu dia tidak meletakkan ayat Allah ini paling tinggi. Dia ada interest, dia ada keinginan yang tersembunyi dalam dirinya, dan apa yang mereka buat, fasaddu an sabilih, dia menghalang daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu bila agama ini nak dinaikkan, dia halang. Pasal kalau katakan contohlah agama dapat dilaksanakan di Mekah ini, contohnya dibuang riba, contohnya dibuang berhala, habislah bisnes berhala. Kalau dibuang arak, habislah bisnes arak. Saya dah ada kilang besar kan. Nanti kan habis, nak ganti dengan apa pula? Saya punya income. Perkara-perkara itulah yang dibimbangkan oleh orang-orang yang melanggar ataupun bermusuh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya orang-orang biasa Ustaz ni dia tak bermusuh dengan Nabi sangat. Ya, dia orang-orang yang ada kepentingan. Itu yang akan melawan kepada Nabi. Innahum sa'ama kanu ya'malun, buruk sangat apa yang mereka amalkan, kerana mereka beramal bagi makan ataupun bagi minum kepada hujjaj yang datang ke Mekah itu memang orang kata oi baik, betul ya, tetapi Allah kata sa'ama kanu ya'malun, itu adalah amat buruk. Dalam kehidupan kita sekarang Ustaz, ada orang yang mungkin dia derma ya, dia bagi bantu humanitarian, bantu ke sana ke sini, tetapi dia adalah orang yang juga tidak menyokong kepada Quran ataupun Islam, yang itu Allah kata sebenarnya ya, bagi kita rasa dia ni baik ni kan, dia dah derma sampai bilion-bilion, saya baru derma RM1 contohnya, tetapi bagi Allah walaupun mereka buat baik, tetapi itu hanyalah samanan qalila. Membawa pada perkataan pilihan kita pada hari ini, sama-sama kita perhatikan. Syarika, iaitu mensyirikkan, menyekutukan Allah, yang berulang 168 kali di dalam Al-Quran. Inilah yang disampaikan pada ayat 7. Orang yang mensyirikkan Allah ini, kita boleh berjanji, syaratnya dia ikuti. Tetapi berjaga-jaga, kerana anytime saja mereka boleh memungkiri janji, dan kita mesti mengambil tindakan. Jangan disepak terajang oleh orang-orang yang mungkir janji tersebut. Kita kembali semula, kita berehat My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. Allahu Akbar. Safazrul ya. Rindu kita. Selalu setiap tahun kita dengar sahabat-sahabat kita, dan kita sendiri pun kena merasai suasana bertalbiah tersebut. Mudah-mudahan tuan-tuan kita cerita pula pasal tadi Hudaybiyah dan sebagainya. Betul. Dan Hudaybiyah merupakan salah satu tempat untuk para jemaah bermiqat sana. Pergi tengok, pergi ziarah dekat Hudaybiyah. Tapi kalau pergi kat Hudaybiyah ni biasanya diorang teruja apa Ustaz? Nak pergi kat ladang unta. Ladang unta. Nak minum susu unta, ladang unta. Subhanallah. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan kita mengangkat wabak ini, beri peluang lagi kepada kita untuk kita Ustaz menziarahi Madinah, Makkah Al-Mukarramah, menunaikan fardu haji dan juga umrah. Mudah-mudahan ya, insya-Allah taala tuan-tuan dan puan-puan sama-sama kita doa insya-Allah taala. Insya-Allah. Dia sebenarnya Ustaz ni bila dulu saya bawa ada satu kumpulan
jemaah untuk umrah ni kan. Jadi bila sampai kat Hudaibiyah ni ada orang yang dia ambil gambar, tak apalah, tak ada masalah kan. Tapi lebih daripada itu semangat daripada Hudaibiyah itu sebenarnya ya, dia bukan sekadar gambar yang senyum-senyum sahaja, tapi di sebalik Hudaibiyah itu adalah air mata sebenarnya. Betul, kan. Pasal betul, apa 400 km lebih tu jalan, lepas tu sila patah balik. Barat tak ada apa-apa, tak boleh nak. Tak boleh ya, pada 6 Hijrah. Tetapi kerana sahabat memang betul-betul ikut Nabi kan, awalnya tak puas hati juga Umar apa sebagainya kan, tetapi bila ikut Nabi, berkat daripada perkara tersebut ialah 8 Hijrah saja Fathu Mekah. Ya, subhanallah. Malah sebenarnya konflik berlaku kat situ ketika di Hudaibiyah itu, sampai Allah turunkan surah Al-Fath. Kan, surah Al-Fath itu kalau di Hudaibiyah tu memang kena dibaca, bukanlah wajib baca kan, tapi tadabbur, ambil pelajaran ya, untuk apa, agar bila tuan-tuan sampai ke Hudaibiyah ataupun miqat di Hudaibiyah nantilah ustaz ya, kita dapat peluang lagi ke umrah nanti bila dah dibuka nanti tuan-tuan, jomlah kita baca balik ayat ini, kita tahu oh rupanya Hudaibiyah itu adalah salah satu daripada poin penting kemenangan. Ya, kemenangan. Kan. Tapi nak dapat kemenangan, waktu itu konflik berlaku. Sahabat pun siap tanya Nabi, mengapa Rasulullah itu dipotong kan? Tinggal Muhammad bin Abdullah sahaja. Sahabat kerana dah semangat dah ni. Kan kita dah daripada Madinah, kita boleh je nak serang kan. Tapi Nabi kata kan, subhanallah. Jadi bagaimana ketaatan kepada seorang ketua dan dalam masa yang sama ketua juga menyantuni orang bawah, penting juga tu kan. Itulah Hudaibiyah di mana kita dapat miqat di situ dan harapnya bila kita baca ayat ini tadi kita jelas oh rupanya Hudaibiyah ini ada semangat yang besar untuk kita Ustaz. Betul Ustaz, masya-Allah. Betul Ustaz, dalam suasana hati tu meronta-ronta untuk masuk ke Mekah, tiba-tiba tak boleh. Oh Allah, tak macam boleh. kita sekarang lah, kita nak pergi ke Mekah kan. Allah tahan kita dulu. Ada sesuatu yang special selepas ini. Mudah-mudahan tuan-tuan nanti kita sampai dekat Hudaibiyah nanti kita minta Ustaz Fazrul cerita balik, ataupun saya baca atau kami baca, Ustaz Fazrul cerita balik masa dekat Hudaibiyah. Bila dia boleh sampai kita menangis sebenarnya Ustaz, sampai ke situ. Insya-Allah Ustaz. Bila cerita ni dibacakan ayat ni balik Ustaz baca kan, subhanallah. Subhanallah, insya-Allah. Amin. Kita doakan mudah-mudahan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran dikasihi Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita nak meneruskan ulang kaji tajwid kita. Kita telah cerita pasal ikhfa hakiki. Kadang-kadang ada yang keliru ikhfa hakiki, idgham al-ghunnah, izhar halqi. Pening kita. Sabar tuan-tuan dan puan-puan. Kita belajar slow-slow, kita ulang kaji balik perlahan-lahan. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan untuk memahami dan mengingati balik. Baik, kita nak tengok hari ini perbezaan, sedikit perbezaan di antara ikhfa hakiki dengan idgham. Mari kita perhatikan slide kita. Okey, ikhfa hakiki antaranya dalam Al-Quran kita ni ada simbol-simbol dia yang bantu kita. Contoh, nun mati bertemu dengan kaf, ikhfa hakiki. Nun mati bertemu dengan mim, idgham ma'al ghunnah. Kita perhatikan bentuk dia tu. Contoh, nun mati bertemu dengan kaf. In kuntum, nun mati bertemu dengan kaf dengan nun mati bertemu dengan ta. Di atas huruf nun itu kosong, tak ada tanda. Atas huruf nun tu kosong, tak ada apa-apa tanda. Dan juga di atas huruf kaf itu dia hanya ada baris saja, dia tak ada sabdu. Dia ada baris, contohnya kuntum tu kaf tu baris depan, ta tu pun baris di hadapan. Itu menandakan ikhfa hakiki. Kan. Kemudian kalau kita tengok kalimah di bawah tu pula, iaitu idgham ma'al ghunnah pula, nun mati juga tapi bertemu dengan mim. Kita perhatikan huruf mim selepas huruf nun itu di atasnya ada tanda sabdu. Kadang-kadang kita lupa apa huruf ikhfa. Jadi bila kita tengok nun mati bertemu dengan mim, ada sabdu. Ini bukan ikhfa, ini idgham. Contoh kan. Jadi itu antara tanda-tanda dia. Itu dua contoh. Kemudian kita tengok dua lagi contoh. Tanwin juga bertemu dengan mim lagi, iaitu kalimah ithmam mubina. Tanwin bertemu dengan mim. Perhatikan mim itu turut ada sabdu atas dia. Jadi menandakan tanwin itu bila bertemu dengan huruf selepasnya, kalau contoh ini huruf mim ada sabdu, itu bukan ikhfa, tapi itu adalah idgham. Idgham apa? Idgham ma'al ghunnah. Kemudian kita tengok pula contoh yang kedua, sa'idan juruza. Tanwin bertemu dengan jim. Tanwin bertemu dengan jim.
iaitulah ikhfa hakiki, iaitu huruf jim yang mana tanwin itu bertemu dengan huruf jim. Huruf jim itu tak ada tanda sabdu. Jadi inilah antara contoh-contoh ataupun clue-clue dalam kalimah-kalimah yang ulama-ulama tajwid tentukan ataupun menyatakan, macam contoh tadi di atas huruf nun tak ada tanda, kosong, tak ada tanda sukun dan sebagainya, tak ada tanda bulat, kan bertemu pula dengan huruf selepas tu tak ada sabdu, ikhfa hakiki. Kalau ada sabdu, idgham. Jadi itulah contoh, sedikit contoh berkenaan dengan perbezaan antara ikhfa hakiki dan juga idgham, ikhfa ataupun idgham, insya-Allah. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan jemput untuk sama-sama kita praktik pula dalam bacaan kita. Wallahu alam. Terima kasih. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tarmizi. Kita menyambung tajwid sebentar tadi dan insya-Allah selepas ini kita akan menyambung lagi Ustaz ya, dalam siri-siri akan datang slot tajwid kita untuk memantapkan lagi bacaan kita. Sebentar tadi sebelum kita berehat tadi kita sudah pun membaca ayat 7 hingga 11 Ustaz ya. Dan kita sudah pun melihat sedikit daripada ayat 9. Pada ayat yang ke-10 Allah mengulang balik apa yang ada pada ayat yang ke-8 ya, la yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah, iaitu sifat orang fasik ini dia macam Allah bongkar demi bongkar. Dan ini kita kena ingat sebelum daripada peristiwa Fathu Mekah. Jadi Allah nak beritahu kamu kena buat sesuatu pasal mereka ni la yarqubun, mereka tidak menjaga apa fi mu'minin, pada orang beriman, walaupun hubungan keluarga ada, walaupun ada perjanjian, mereka tak jaga. Mereka tak jaga. Pasal apa? Pasal macam contohnya kalau bukan agama, kalau masuk agama Islam, mereka sanggup je bunuh anak mereka, sanggup saja denda kepada pembantu mereka. Itu yang berlaku ya. Dan juga zimmah, kalau ada perjanjian pun mereka akan la yarqubun juga, mereka tidak memerhatikan secara saksama. Maka Allah kata wa ulaika humul mu'tadun, mereka itulah yang melampau batas. Dengan sebab mereka melampau batas ini dalam peristiwa Hudaibiyah, mereka yang mulakan dahulu Ustaz ya, mereka yang tak mengikut pada perjanjian tersebut, kurang 2 tahun habis perjanjian, maka mereka yang diserang oleh orang Islam kerana awalnya mereka menyerang. Bukan pasal orang Islam mula dulu. Mereka sendiri yang pergi menyerang orang sana, padahal dah berjanji 10 tahun tidak akan menyerang. Cuba kita bayangkanlah kalau di dalam negara kita ini, kita dah berjanji, kita ada peraturan pelbagai agama, tapi ada satu kumpulan ni dia nak pergi bermusuh dengan kumpulan yang lain. Sudah tentu orang ini bahaya kepada negara. Dan ini yang Nabi buat, di mana Nabi mengenepikan orang-orang yang membuat masalah. Yang lain okey, yang bukan Islam tapi tak buat masalah ini tidak dikenakan apa-apa. Terus dalam keadaan aman. Jadi Islam ingin membuang kanser-kanser yang ada di dalam sesebuah masyarakat. Tetapi kalau mereka bertaubat, ayat 11 ni ya, nak ceritanya adalah umat Islam ya adalah umat yang berperanan begini, fa in tabu wa aqamus solah, jika mereka bertaubat, apa tanda mereka bertaubat? Mendirikan solat dan juga menunaikan zakat. Fa ikhwanukum fid din, mereka itu adalah saudara kepada dalam agama. Jadi kalau dah dia taubat, kadang-kadang jadi taubat Ustaz, tapi bila cakap apa tanda awak taubat? Solat tak solat. Zakat tak nak. Itu tak taubat. Ya, mesti ada 2 tanda. Dan ini dibincangkan oleh ulama dalam Islam. Kalau orang itu dia ingin kembali pada Allah, dia mesti solat, dia mesti bayar zakat. Kalau dia awak nak bertaubat, nak solat tak? Malaslah. Sebenarnya ada masalah sikit pada orang tersebut ya. Itu bukan taubat yang sebenar-benar, itu bukan taubat nasuha, taubat yang diterima. Itu mungkin taubat apa Ustaz? Taubat. Taubat ya. Jadi aqamus solah hubungan dengan Allah, dan wa atuz zakah itu maksudnya ialah hubungan dengan manusia. Dia akan berbuat baik berbanding yang sebelum ini, suka memungkiri janji, suka menyusahkan orang. Tapi kali ini kerana sudah bertaubat dalam sebuah negara yang dipimpin oleh Islam, dia akan sentiasa memberi manfaat kepada orang di sekelilingnya. Itu kesan zakat. Dan di situ hujung itu Allah kata wa nufassilul ayati liqaumi ya'malun, kami jelaskan ayat-ayat ini kepada kaum yang ingin mengetahui. Nak tahu apa? Nak tahu bagaimana ciri umat Islam ataupun umat yang beriman pada Allah. Orang yang beriman bila ada ilmu, dia tidak ikut emosi. Apa maksud tak ikut emosi? Orang buat silap. Kata contoh Abu Sufyan berapa puluh tahun lawan Nabi dekat Mekah itu, ya, bila Nabi kat Madinah pun dia lawan Badar, Abu Sufyan yang ketuai. Tapi bila Abu Sufyan akhirnya dalam masa 4 bulan, kan diberikan masa 4 bulan untuk mereka bertaubat ke tidak. Kalau tidak mereka kena get out daripada Mekah. Abu Sufyan masuk Islam. Subhanallah.
masuk Islam ketika Fathu Mekah tersebut. Jadi nak ceritanya apa? Untuk orang yang berilmu, bila dia nampak perkara ni, oh sebenarnya Islam bukan agama paksa orang masuk Islam, betul, bukan agama serang orang, tetapi agama yang menyerang kalau diserang. Ya, agama yang beri peluang, tetapi kalau dah beri peluang pun tak nak, then maksudnya sila ambil cari tempat lain. Jangan duduk di tempat yang menyusahkan rakyat di sekitar situ. Pasal bila mungkin janji ni macam-macam perangai dibuat. Mereka nak riba, ya, mereka nak apa lagi, nak menekan pada orang miskin, nak kaya sekaya-kaya, rasuah dan sebagainya. Ini yang diselar di dalam Islam. Jadi kita nak sambung pada ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13 untuk memahami lebih lagi tentang muka surat ini. Banyak cerita pasal mungkir janji. Betul. Mungkir janji yang kita kena berhati-hati, jangan main ataupun ambil ringan. Kerana kita dah duduk dalam satu tempat, kita rasa macam dah selesa, tak kisahlah orang mungkir janji ke tidak. Pasal mungkir janji menyebabkan negara boleh tergadai. Sila Ustaz. Betul. Baik, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang kasih Allah Subhanahu taala sekalian, kita menyambung dua ayat yang akhir dalam halaman 188 ya. Tuan-tuan dan puan-puan, sedar tak sedar, Allahu Akbar, kita dah berada di juzuk yang ke-10. Allahu Akbar. Dah nak 1/3 daripada Al-Quran. Kalau tuan-tuan yang memang setiap hari mengikuti membaca, kita dah baca tuan-tuan dan puan 188 muka surat dah. Nak masuk juzuk yang nak habis juzuk yang ke-10 ni. Sebuah tahniahlah ya tuan-tuan dan puan-puan, teruskan semangat. Mudah-mudahan Allah terus beri kekuatan pada kita insya-Allah ya. Jadi dua ayat jom kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِنَّ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Surah Al-Nazim, gitulah dua ayat daripada halaman 188 menyambung kepada perbincangan kita bagaimana semangat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada sahabat-sahabat ya. Pada ayat 12 Allah menyatakan wa in nakathu ya, dan jika mereka melanggar sumpah. Dalam Al-Quran kita ada nakathu, nakatha, ada naqada ya Ustaz ya, ataupun hanifa. Jadi naqada ini adalah kalau dia memungkiri janji pada perkara yang besar. Ya, nakatha ini memungkiri janji pada perkara yang kecil. Jadi dalam ayat ini wa in nakathu, jika mereka orang musyrik Quraisy ini mengingkari aimanahum min ba'di ahdihim ya, sumpah-sumpah mereka selepas mereka sudah berjanji, wa ta'anu fi dinikum, dan juga mereka mencela agama kamu, faqatilu a'immatal kufr. Ya, bunuhlah kepada pemimpin-pemimpin kufur. Apa maksud di situ? Di sini ada dua perkara ya, iaitu apabila mereka memungkiri janji, maksudnya mereka katakan dah beriman, tadi bertaubat tapi mungkir lagi ya, ataupun selama ini memang mereka mungkir perkara walaupun kecil. Dan juga yang keduanya wata'anu. Wata'anu ni maksudnya macam dia ada pisau dia
tikam belakang Ustaz. Wa ta'anu fi dinikum itu maksudnya mereka tikam belakang kepada agama kamu. Dia kata agama Islam ni sebenarnya tak betul, kita terpaksalah, dia dah suruh kita masuk jelah kan, tapi dia tikam belakang, dia tikam faqatilu a'immatal kufr, maka bunuhlah kepada pemimpin-pemimpin kufur. Jadi ayat ini memang ganas sikit Ustaz ya, garang sikit. Tapi nak ceritanya apa? Ceritanya begini, apabila diberikan peluang baik-baik, ada orang dia ambil ringan, dia ambil enteng. Kita berjanji, dia kata alah kita janji je, kita cakap depan dia kita berjanji, lepas tu kita belakang kita buat balik. Jadi orang-orang begini dia tak boleh pakai kaedah atas kertas bincang-bincang elok-elok sahaja. Dia perlu menggunakan kaedah yang lebih tegas, iaitu bunuh. Pasal apa? Bukan pasal orang Islam nak membunuh. Itu kita selalu kena ingatkan tuan-tuan ya. Saya kena ulang banyak kali. Bukan kerana orang Islam nak bunuh, tapi orang a'immatul kufur ini, imam-imam kepada ketua-ketua kufur ini, mereka dah bunuh orang ramai sangat. Betul. Mereka ini sudah melancarkan perang banyak sangat. Mereka mengizinkan banyak nyawa terbunuh, bunuh pada anak, bunuh orang sana, orang sini. Jadi kita nak menyekat kanser yang ada dalam masyarakat, maka kita kena hapuskan kumpulan ini. Dia lebih kurang macam kalau penjara Ustaz ni, kalau ada orang disabitkan kesalahan membunuh, akhirnya dibunuh kan. Qisas ataupun dalam hukum civil pun ada. Pasal apa? Pasal kalau kita bagi dia, kesianlah dia, bagilah peluang kan. Bagilah dia peluang dia hidup. Apa kesannya? Lebih ramai lagi dalam masyarakat, dalam negara ini orang yang akan dibunuh oleh orang tersebut. Ya. Jadi ini adalah panduan innahum la aymana lahum la'allahum yantahun ya. Mengapa buat sampai tahap begini? Mengapa ada kena bunuh ataupun perangi orang-orang ini? Kerana Allah kata sesungguhnya mereka tidak ada perjanjian. Mereka ni tak boleh berjanji. Mereka pakai janji mulut ni tak jalan. Dia jenis yang memang kena pakai bagi sekali barulah ataupun baru dia akan berhenti. Jadi ini Allah buat agar jangan main-main. Orang-orang lain yang tak yang apa? Yang tak diperangi tadi, dia tak ada lepas ni kita boleh main-main dengan orang Islam. Betul. Tak ada. No way man. Kan? Mesti serius. Kerana apa? Kerana orang Islam bukan nak bawakan ke bukan nak bawa kepada sesuatu yang bahaya, bukan nak bawa kepada porak-poranda, tetapi membawa kepada keamanan. Dan di hujung ayat yang ke-13 itu, mengapa kamu tidak memerangi orang yang melanggar sumpah dan telah merancang untuk mengusir Rasulullah dan mereka yang pertama kali memerangimu. Jadi Allah memberi semangat bahawa mengapa kamu tidak mahu keluar berperang ya. Ini turun selepas Fathu Mekah dan sebelum perang Tabuk. Kali ini ialah siapa sahaja yang tidak beriman, yang menyerang, maka orang Islam perlu menyerang. Tapi mungkin ada yang kata alamak takutlah ya. Allah ingatkan fallahu ahaqqa an tahsyauh, Allah lah yang sebenarnya kamu kena takut in kuntum mukminin, jika kamu orang yang beriman. Sebagai satu motivasi membawa kepada situasi gambaran luas apakah yang kita dalami pada halaman 188. Kita saksikan dialog yang ada, iaitu sebelah kiri atas itu, bagaimana sesama orang beriman kata bahawa kita ikut perjanjian ya Hudaibiyah itu jika mereka masih setia. Ya, di sebelah kanan atas itu kata-kata manis ya daripada orang fasik ini, jangan sampai kita tertipu kerana di dalamnya itu ada hati yang busuk. Ya, tandanya apa? Tandanya dia menghalang daripada kebaikan dilaksanakan. Mereka nakkan sesuatu untuk interest mereka sahaja. Bawah kiri itu, terima Islam untuk diterima sebagai saudara. Tak terima Islam kena ikut peraturan of the land kan. Tetapi jangan sekali-kali serang kepada orang Islam, pasal ini adalah tanda protes yang perlu diberi perhatian. Dan akhir sekali itu, Allah perintah perang bagi orang yang mungkir janji, membawa pada resolusi kita 3 perkara. Jaga janji sebaik mungkin sebagai tanda takwa. Yang kedua, berjaga-jaga dengan orang yang mulut manis tetapi tidak mengotakan janji, dan dirikan solat, tunaikan zakat sebagai tanda taubat bersungguh-sungguh, bukan taubat buat sahaja. Bersama Ustaz Tarmizi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma ya Allah wa ya Rahman, ampun dosa kami ya Allah, ampun dosa mak ayah kami ya Allah, ampun dosa ibu ayah mertua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, jadikan kami orang-orang yang senantiasa menjaga janji kami ya Allah. Jangan kau jadikan kami ini orang-orang yang suka menabur janji lalu memungkirinya ya Allah. Kerana ia akan merosakkan hidup kami, merosakkan amal kami, taqwa kami ya Allah. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, terima taubat kami, dosa kami banyak ya Allah, ampunkan kami ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa mendirikan salat, menunaikan zakat ya Allah, ya Akramal Akramin. Ya Allah, kami rindu untuk bertawaf di Kaabah-Mu ya Allah. Kami rindu menziarahi kekasih kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampaikan kami ya Allah, permudahkan kami ya Rahman, angkatlah wabak ini ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengurniakan, mengkabulkan doa kita sebentar tadi. Inilah yang kita doakan, harapnya Ustaz ya, agar kita dapat kembali ke Hudaibiyah, dapat menghargai kepada perjuangan yang ada pada halaman 188. Inilah yang kita ingin sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran sebagai satu gerakan untuk kita sama-sama ya mengotakan janji. Dan dalam masa yang sama, bila bercakap tentang tabung gerakan ini Ustaz ya, ingin diingatkan TV Hijrah tidak pernah melantik mana-mana individu atau wakil untuk menjalankan kempen sumbangan wakaf Quran dari rumah ke rumah. Masya-Allah. Ya, tak nak nanti tuan-tuan nampak gambar saya ke gambar TV Hijrah ke logonya, ada orang minta derma, tuan-tuan jangan derma begitu. Tuan-tuan terus sahaja dapatkan maklumat terus pada nombor akaun, ataupun kalau suspicious rasa macam tak berapa kena, telefon TV Al Hijrah ke ataupun kepada yayasan untuk pastikan tuan-tuan jangan ditipu ataupun di scam dalam sumbangan perkara-perkara ini. Jadi kita doakan pada tuan-tuan, kita terus dapat bersama dan terus berjuang dalam membawakan Al-Quran ini di mana sahaja, dalam keluarga, dalam masyarakat. Dan insya-Allah kita bertemu kembali pada jam 5 petang, 10 malam, 6 pagi. Rancangan ini dibawakan oleh Mufas agar kita terus mengambil Hudaibiyah sebagai satu titik penting dalam hidup kita, bahawa perjuangan perlu diteruskan. Al-Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna My Quran Time itu tadi dibawakan khas kepada anda oleh Mufas.